the granum, okay, so the granum is actually connected by one structure called Lamella. lamella. Okay, good. So this is chloroplast yang mana dia ada di dalam photosynthetic organism. Dia bukan sahaja dalam plant tapi ada juga organism lain yang carry out. Okay, so kat mana sebenarnya light dependent reaction ataupun tidak balas cahaya ni? Okay, dia berlaku specifically pada membrane. Okay, pada pada membrane sekitar sini. Okay, dan kelebihan dia adalah dia akan memberi giving more surface area. Giving more surface area meaning that more photosystem, more absorption of light. So more product can be produced. Dia itulah nice-nya sebab it is organized into a system called photosystem yang mana terletak pada macam a stack of thylakoid ni kan, terletak pada macam duit shilling saya kata tu tapi pada membrane coin atau pada membrane thylakoid tu sendiri. Okay, so daripada diagram ni kita recall balik the structure of photosystem. Okay, bila kita sebut photosystem, you have to know that it is actually a cluster of photosynthetic pigment. Okay, semua photosynthetic pigment basically dia terkumpul ataupun terkumpul dalam satu structure yang dipanggil photosystem. Photosystem tu basically adalah structure lah. Okay, dia adalah structure walaupun namanya sistem tapi dia sebenarnya adalah structure. Okay, so kalau kita tengok balik, kita recall balik yang mana di tengah-tengah ni, okay, yang mana di tengah-tengah ni adalah apa dia? Reaction center complex. Reaction center, belum lagi reaction center complex, belum lagi, dia adalah reaction center. And the reaction center is surrounded by this structure yang warna purple. Okay, sekeliling dia ni dipanggil light harvesting complex. Harvesting complex. Yes, very good. Light harvesting complex. Okay, macam soalan yang saya bagi semalam, dalam light harvesting complex, dia sebenarnya banyak sangat photosynthetic pigment. Tetapi ada satu jenis pigment, ada satu photosynthetic pigment yang tidak akan ada, iaitu chlorophyll A. Very good. Sebab apa? Chlorophyll A terletak di tengah-tengah sini Dia terletak pada P680 kat sini, iaitu pada reaction center. Okay, and then kita tengok sebelah dia adalah photosystem lagi yang mana untuk menjalankan proses light dependent reaction tindak balas cahaya ni dia memerlukan dua photosystem. Photosystem 2 dan photosystem 1. Okay, kalau tengok kenapa kita akan start dengan photosystem 2. Kalau tengok diagram ni, kita start dengan photosystem 2 first. Tapi bukankah sejak sekolah lagi cikgu dah ajar, Miss, first, nombor 1 is always the first. Why number 2? Photosystem 2 pula kita start dulu. Okay, reasonnya senang je. Reasonnya sebab kalau ikutkan discovery, okay, kalau ikutkan saintis jumpa photosystem 1 dulu. Tapi lepas nak kata sains ni sentiasa ada evolution, sentiasa ada pembaharuan kan, sentiasa jumpa benda baru. Bila another scientist jumpa another photosystem, so dia labelkan photosystem yang dia baru jumpa sebagai photosystem 2. Tetapi photosystem 2 ni baru diorang recognize that the process started with photosystem 2 and baru continue with photosystem 1. Tapi dia tak boleh lah nak tukar nama sebab dia dah jumpa photosystem 1. Dia memang already established as photosystem 1. Photosystem 2 already established as photosystem 2. So what is done cannot be undone. So dia proceed sahaja dengan cerita ni lah. So ini yang kita belajar, photosystem 1 start, photosystem 2 start first. Okay, and then baru photosystem 1. Tapi in terms of discovery, dia jumpa photosystem 1 dulu lah. Okay, next kita tengok yang mana proses ni take place ni, kat mana proses ni? Ada dalam diagram. Kat mana proses ni berlaku? Light dependent reaction. Membrane. Thylakoid membrane. Dia memerlukan apa? Apa yang dia perlukan? Cahaya. Dia perlukan sunlight. Yes. Selain tu dia perlukan apa? Apa yang akan dia perlukan? Ada dalam ni kat sini, dia perlukan H2O. That's why kita kena siram pokok.
kenapa kita perlu siram pokok, kenapa pokok tu memerlukan air? Sebab kat sini dalam light depenetration dia perlukan water. So water tu nanti kita tengok untuk apa dia perlukan air tu. Macam kalau dalam sebelum ni cellular respiration, water yang dihasilkan, tetapi kali ni water yang digunakan. Okay, and then kalau tengok produknya nanti kita akan list lah, ada 3 produk yang akan digunakan, akan dihasilkan. So there are 3 sub processes. Yang pertama photo activation, ni sebenarnya perkataannya foto. Bila kita sebut foto, meaning that it involves sunlight, dia tak boleh tak ada sunlight. So nak kata it is actually sunlight that cause photo activation, photolysis, phosphorylation. Phosphorylation, betul lah. Ni foto phosphorylation. So ada 3, kalau tengok daripada sini apa yang berlaku. Contohlah kat sini, photo activation, the activation of electron. Photolysis, the lysis of water, the splitting of water. And then photophosphorylation, ada perkataan phosphorylation, maksudnya dia akan tambah fosfat. Siapa yang akan terima fosfat tu? Siapa yang terima tambahan tu? ADP. So ADP akan menjadi ATP. So ini adalah 3 proses yang akan berlaku di dalam light dependent reaction. Okay, so gambar bawah ni pula sebenarnya gambar yang macam mana saya nak sebut, dia adalah photosystem. So yang warna hijau ni semua adalah light harvesting complex. Okay, yang tengah-tengah yang purple ni adalah yang purple dan termasuk hijau pekat ni. Okay, ini adalah reaction center. Ni bila kita lukiskan dengan mudah lah, kalau kita buat flat, lukisan dia flat macam tu, ni structure dia. Okay, so kita akan tengok proses dia. Okay, basically saya yakin sangat you guys dah cover pun sebelum ni. Cuma mungkinlah you guys tak berapa faham sebelum ni ataupun mungkin dah lupa. Okay, so kita tengok baby step lah, step by step. Banyak step dia, tapi bila you guys faham sebenarnya sangat mudah. Saya sentiasa menekankan macam mana nak faham essay ataupun faham proses is by using diagram. Always master the diagram, always master the flow in the diagram. So you actually capable of making your own structure, making your own sentences. So mudah untuk awak faham, mudah untuk awak kuasai. Okay, so yang pertama kita akan tengok, okay, photon. Kita akan start untuk light dependent reaction. Okay, light dependent reaction sebenarnya terdiri daripada 2. Non-cyclic photophosphorylation and another one is cyclic. Bezanya senang je. Cyclic ni maksud, non-cyclic maksudnya dia tak rotate. Tapi kalau cyclic dia rotate. Nanti kita akan tengok dah apa beza rotation dengan yang dia tak rotate. Okay, so yang pertama, step yang pertama dia kata photon strikes antenna pigment molecule. Daripada gambar ni saya buat nombor 1. Nombor 1 ni ke atas ni. It is photon. Apa pula photon is? Photon is actually, dia adalah di dalam cahaya, kita nak kata dia adalah discrete particle. Saya tak boleh nak explain lebih sebab ni kalau bidang saya dalam fizik, tapi dia adalah discrete particles di dalam cahaya yang mana dia ada energy. Okay, dia dalam ni dia ada light energy, tapi dia adalah discrete particles. So what happened to the photon? The photon will strike antenna pigment molecule. Bila dia strike maksudnya dia macam, kita kata nak contoh lah macam thunderstorm ataupun guruh kan, guruh ke kilat apa beza guruh ke kilat, kilat cahaya So nak kata guruh tu dia akan menghentam something. Sama juga dengan photon, photon strikes. Okay, photon dia akan menghentam. Okay, so the photon strike antenna pigment molecule. Antenna pigment molecule yang warna hijau ni. Okay, dia akan strike the first antenna pigment molecule. So what happen is, okay, dia akan transfer. Kita tahu photon ni dia ada light energy. Okay, bila dia ada light energy, so bila dia masuk ke dalam, bila dia strike antenna pigment molecule, dia bagi bersama energy. So energy tu akan transfer. The energy will be transferred from one antenna pigment molecule to another. Okay, dalam diagram ni orang boleh nampak dia one arrow to another arrow. Okay, dia tunjuk arrow, dia pergi satu pigment ke pigment yang lain. So apa yang sebenarnya transfer is energy. Highlight kan, kat sini you guys selalu confuse energy ke elektron, energy elektron ke yang mana satu.
So sentiasa ingat, it is energy transfer. Okay, energy yang transfer. So basically kat sini siapa yang bergerak? Energy yang bergerak. So tak ada elektron terlibat kat sini. So dan juga yang antena pigment molecule dia stay, dia tak melompat. Okay, energy yang melompat kat sini. So energy transfer from one antena pigment molecule until another, until it reach. Boleh nampak dia sampai ke mana? Ke tengah-tengah ni. Okay, middle here. Ke tengah-tengah ni. Okay, so dia akan transfer one another until it reach. Apa ayat dia? Until it reach chlorophyll A P680 in reaction center of PS2. Ya Allah, miss banyaknya perkataan. Okay, jangan risau, kita tengok satu persatu. Chlorophyll A, kita tahu dia memang chlorophyll A. Tetapi kita kat sini dia ada title chlorophyll A ni. Bila dia di dalam photosystem tu, dia title dia adalah P680. Berbeza dengan photosystem 1 dia adalah P700. Kenapa? Jangan tanya saya lah, saya pun tak tahu kenapa dinamakan macam tu. Tapi basically itu adalah dia punya label. So P680, it is located in the photosystem 2. Okay, so apa yang akan berlaku kat situ? Chlorophyll A receive the energy. Okay, dia receive the energy transfer tadi. So bila dah sampai kat situ, apa yang akan berlaku? P680 is photoactivated. So dia become activated. Sebelum ni it is not activated. Okay, dia stay, dia relax dekat situ. P600 is activated, photo activated. And then what happened? In P680 dia ada elektron. Okay, dia ada elektron. Kat sinilah baru permulaan cerita elektron. So the electron in P680 is photo excited. Meaning that the electron in the P600 receive the energy and become excited. Before that, the electron is not excited. Basically, dia dalam keadaan ground state kan. Dalam ground state meaning that it stays stable kat situ. So what happened now? The electron once receive the energy, dia dipanggil photo excited. So the electron here, okay, the photo excited electron is now captured. Okay, dia ditangkap oleh primary electron acceptor. Awak boleh nampak dalam diagram ni yang mana daripada elektron, nampak kan dia buat E kat sini. So E from the P680, since dia dalam keadaan photo excited dan keadaan excited, so dia basically melompat-lompat. So apa yang akan berlaku? It will be captured by atas ni iaitu primary electron acceptor. Saya buat sebagai PEA. Primary electron acceptor. That's why dipanggil primary electron acceptor, sebab dia akan accept the electron from the P ni primary. Kenapa dia primary? Sebenarnya dia refer kepada chlorophyll A. We know that chlorophyll A is a primary pigment, kan? Primary pigment ataupun main photosynthetic pigment. So that's why kita kata primary, kita spesifikkan elektron yang diterima adalah daripada chlorophyll A kat sini. Dan chlorophyll A kat sini pula ada pula title the P680. Dia basically pusing-pusing kat situ lah Okay, next what will happen? What happen bila P680 ni dia bagi elektron. Okay, once the electron captured, what happen? P680 tidak akan create electron deficiency. Saya tak nak guna perkataan electron deficiency. Power sangat perkataan dia. Saya nak buat electron hole. Okay, dia akan menyebabkan electron hole in P680 yang tengah-tengah ni. Okay, dia kurang elektron, dia kurang satu elektron. Sebab apa? Elektron dia dalam keadaan photoexcited, so satu daripada elektron dia ditangkap. Naik ke atas lah, dia ditangkap oleh primary electron acceptor atasnya. So what happened to the P680 now? It become P680 plus. Okay, dia akan jadi positive charge. Okay, sebab apa? Sebab dia lost one electron. And then at the same time, awak nampak photolysis of water occurs. Water molecule kat sini dia akan undergo splitting. Dia akan undergo photolysis. Photolysis of water occurs. Bila dia photolysis of water berlaku, dia sebenarnya akan split macam ni. H2O dia akan split kepada 2 electron plus
2 hydrogen ion plus half oxygen. Ni dia. So sekarang apa yang menyebabkan water can split is photolysis. Proses photolysis. Yang mana dia memerlukan sunlight. So nak kata that's why perlunya siram pokok sebab kita nak dapatkan elektron, hydrogen ion and oxygen. So apa yang akan berlaku kepada ketiga-tiga produk hasil daripada photolysis or the splitting of water molecule here? So we know that oxygen will be released to the environment. Melalui apa? Since dia berlaku di dalam pokok sekarang, dia akan melalui stomata. So dia akan release through stomata. Okay, stomata ni macam saya kata, macam kalau kita dia ada nostril kan, kita ada lubang hidung. Tapi kalau plant dia tak ada lubang hidung tapi dia ada stomata. Dia akan release out, okay, through stomata to the environment. Dan masuklah ke dalam nostril kita. Itulah dia. And then what happened to the hydrogen ion here? The hydrogen ion will be released to the thylakoid space. Thylakoid space. Kat mana thylakoid space? Kalau saya lukis ni, ini adalah thylakoid. Prosesnya tengah berlaku dekat membran kan. So dia akan release ke tengah. Okay, dia akan masuk space here. Inilah dia. And then what happened to the 2 electron? Okay, to the electron, 2 electron here, dia akan buat apa? Dia akan masuk. Dia akan replace electron hole tadi. Tadi P680 positif kan? Sebab apa? The loss 1 electron. Now, the loss here has been replaced. Has been replaced by the product of splitting of water, which is electron. So, electron kat sini, dia akan replace masuk. Itulah dia. So, kita dah cover number 7, number 8 and number 9. Okay, and then sekarang ni, what happened to the number 10? Okay, number 10 dia kata, the electron captured. Okay, tadi elektron captured ke atas tu kan. Okay, now elektron tu dia dah ke atas, captured by primary electron acceptor. What will happen? It will be transferred. Sekarang ni we are talking about electron. Previously, we are talking about energy. Ingat ya, energy. Energy kalau di dalam lead harvesting complex yang warna purple ni, itu adalah all about energy. Tapi daripada tengah-tengah ni, primary electron acceptor and then daripada P680 ni semua, we are talking about electron. So what will happen to the electron captured tadi? Okay, dia akan melalui EPC. Ni adalah EPC nak kata dalam mitokondria ada EPC, kat dalam kloroplas pun ada EPC. So ni adalah electron transport chain. Tetapi yang membezakan di antara mitokondria dengan kloroplas sekarang kita cover adalah komponen in the EPC. Okay, komponen dia kat sini. So komponen dia adalah kat sinilah saya tulis plastoquinone, cytochrome C, plastocyanin. Tapi senangnya kita tak payah cerita dia ada co-reduction, ada oxidation, tak payah. Kita just bagi tahu the electron from the primary electron acceptor now pass through EPC via sini awak sebut plastoquinone, cytochrome C, plastocyanin. Ataupun nak jawab PQ, cytochrome CyTC ni OPC is okay, is fine. As long as awak tahulah dia punya simbolnya betul. Okay? So bila dah sampai situ, apa yang akan berlaku kepada elektron kat sini? Okay, apa yang berlaku kepada elektron yang dah sampai dekat PC, basically nanti dia akan replace. Dia akan masuk ke dalam P700 kat sini. Tapi kita tak cerita dululah. Okay, saya stop dulu sampai E tu. Okay, saya stop dulu sampai elektron sekarang sampai plastocyanin. Now, the next story is kita tengah cerita photosystem 1 pula. Okay, photosystem 1 ni macam mana kita nak start cerita pula Miss? Kita nak completekan kisah ni. So kita dah completekan kisah photosystem 2. Now we are going to continue with photosystem 1. So how to describe is we will start with the photon. Kita guna juga photon. So kita start dengan photon strike the antenna pigment molecule in photosystem 1. Okay, so dia akan strike. Okay, macam ayat saya yang ke-13 ni, saya tulis. At the same time, photon strike antenna pigment molecule in photosystem 1. PS ni saya buat sebagai
Dia simbol dia adalah sebenarnya photosystem 1. Boleh tak tulis photosystem 1 nanti? Boleh, dan photosystem PS1 pun boleh. Tapi remember, bila awak nak buat 1, it is not in number. It is wrong. It should be in Roman. Ni baru betul. Photosystem 1 salah. Photosystem 1 Roman is correct. Okay, sentiasa betul. Bila tulis betul lah. Okay, so beza satu dengan Roman, kita tak pakai satu nombor, kita pakai Roman. Okay, next what will happen, kita akan ulang kisah dia. So apa yang transfer? It is energy. Macam saya kata, it is energy. Energy transfer from one antenna pigment molecule until another, until they reach. Okay, dia akan reach special pair of chlorophyll A. Dia akan sampai dekat chlorophyll A ni, saya buat CA sini. Okay, kat sini chlorophyll A dia punya label adalah P700. Kenapa? Sebab dia nak bezakan chlorophyll A in photosystem 1 and in photosystem 2. Now what will happen, macam kita pernah saya explain sebelum ni, electron in P700 or in chlorophyll A tadi tu become photoexcited. Siapa yang become photoexcited? Electron. Electron become photoexcited. Why? Because it receive the energy yang lompat-lompat masuk tadi tu. Okay? Okay, and then what will happen? The photoexcited, saya ulang balik ini sebenarnya kisah sama je. Saya tak nak tengok perkataan, kita tengok sama-sama diagram. So the photoexcited electron will be captured, dia naik atas. Will be captured by primary electron acceptor. Kisah yang sama. Dia ditangkap. Okay, dia ditangkap sebab dalam dia excited sangat, so kena tangkap lah dia. Okay, primary electron acceptor captured the electron, the photoexcited electron. Okay, now how to continue the story? Okay, next kita nampak yang mana sekarang ni P700 bila dia release electron, okay, bila dia photoexcited electron in P700 become photoexcited and captured, so it will be P700 positive kat sini. Sebab apa? Dia lost one electron. Dia lost one electron kat sini. Okay, and then siapa yang akan replace? Macam mana P700 positive become normal, become original state, P700 balik? Macam mana dia boleh terima elektron? Okay, mana datangnya elektron yang akan replace kekosongan tadi tu, elektron hole tadi tu adalah elektron daripada plastocyanin tadi. Okay, plastocyanin. So macam mana awak cerita? Okay, the electron from the plastocyanin ataupun the electron from the EPC, okay, electron from the EPC now will replace the electron hole. So ni kita nak kata the electron hole lah, electron hole in P700 positive. Saya ulang balik, the electron from the plastocyanin of EPC replace the electron hole in P700 positive. Dah, settle cerita kat situ. Okay, next what will happen? Kita nak cerita pula what happen to the electron. Electron here, okay, the electron here from the PEA, from the primary electron acceptor will continue into another ETC. Ni adalah kita nak kata ETC. Basically it is ETC that connect between photosystem. Okay, from photosystem 1 to photosystem 2 to 1, so adalah ETC. Now sekarang ni another ETC kat sini, dia akan connect the electron from the photosystem 1 to the final electron acceptor. Okay, final electron acceptor kat sini siapa? Okay, kita tengok yang mana. Okay, electron will be, okay, dia akan pass through ETC kat sini yang mana komponen dia adalah ferredoxin. So dia akan masuk ke dalam ferredoxin, and then from ferredoxin dia pergi mana elektron tu? Dia akan pergi ke final electron acceptor. So siapa yang final yang akan terima? NADP+. So basically ferredoxin next dia akan pergi ke, sekejap ya, saya betulkan lukisan ni. From ferredoxin the electron pass through to NADP+. Dia ada P kat sini.
dia ada P, dia ada extra. Sebelum ni NAD+, tapi untuk plant dia ada extra nama, ada P kat situ NADP+. Basically dia ada phosphate kat situ So kat sini elektron akan transfer to NADP+ to become, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi NADPH. Good. And then this conversion ataupun NADP+ become NADPH, dia adalah reduction. Okay, reduction. Dia reduce lah menjadi NADPH. And then ada enzim yang terlibat kat sini. Tak ada extra lah. Enzim terlibat adalah NADP+ reductase. Okay, habis cerita kita. Tu je lah kan, senang je bio ni. Okay, apa yang produk, apa hasil daripada non-cyclic photosphorylation? Basically awak kena tengok dia ada 1, 2, 3. Dia ada 3 produk Produk yang pertama adalah NADPH tadi. This is the first product. And then yang kedua adalah ATP. This is the second product. And then the third adalah oksigen yang keluar daripada stomata. Okay, that is the third. So bila kita tulis balik, kalau saya tulis balik kat sini, first one is NADPH. Second adalah apa tadi? ATP. The third adalah oksigen. Kalau tengok kat sini, oksigen release. Tapi apa akan berlaku kepada NADPH and ATP? Dia akan pergi, lepas ni pergi masuk ke mana? Light independent reaction ataupun juga dipanggil sebagai Calvin cycle. Ada juga C3 pathway, itu kita akan guna kemudian. Tapi sebenarnya dia masuk dalam tindak balas gelap lah. Sebenarnya masuk dalam tindak balas gelap. Tindak balas gelap bukanlah bermaksud pada waktu malam, dia tak memerlukan cahaya sahaja. Okay, so inilah tiga-tiga ni, tapi kalau soalan tanya, state the product that will enter Calvin cycle, jawapannya adalah NADPH and ATP. Oksigen yang masukkanlah sebab oksigen takkan continue, oksigen dia keluar terus. Okay, next kita akan tengok pula light dependent reaction bahagian cyclic. Dia basically macam ni kenapa kita perlu cyclic kita walaupun light dependent reaction tadi kita dah cover, punyalah panjang ayatnya dalam non-cyclic tadi tu, tapi kenapa kita kena cyclic kat sini? Sebab cyclic ni dia akan hasilkan satu sahaja benda, iaitu ATP. Dia akan hasilkan satu ATP. Yang mana satu ATP ni, yang ATP ni lah yang mana basically dia akan masuk ke dalam light independent reaction ataupun tindak balas gelap tadi. Sebab dalam tindak balas gelap or light independent reaction, dia akan, nanti kita akan tengok produk dia nanti dia basically dia tak seimbang. Contohlah, kalau light independent reaction dia perlukan 10 NADPH dan 10 ATP, tetapi yang dia dapat hanyalah 8 ATP dan 10 NADPH. Dia tak cukup. Basically light independent nanti kita nak tengok sebenarnya dia nak cover balik ATP yang tak cukup tu dia nak dapatkan adalah sekarang ni kita gunakan cyclic lah. So basically cyclic ni dia akan guna bila dia tak cukup. Tapi cyclic ni dia taklah at all time. It is not at all time because of we are only needed extra ATP when it is needed. So bila kita sebut extra, tak at all time akan jadi extra kan. So bila dia perlukan extra ATP, barulah kita akan kata dia switch on cyclic pula cyclic photosphorylation. Basically dia punya stepnya sama, saya tak nak ulang. Saya akan kata kalau kat sini, kat mana dia akan cerita dia adalah daripada step number 1 until number 4 dia sama. Okay, dia akan menyebabkan electron deficiency. Saya tak nak deficiency, ayat power sangat, kita ambil electron hole. Dia still lagi sama dan betul. So dia akan create electron hole in P700, so P700 become positive, okay, positively charged. Okay. Next, kat sini lah kita nak tengok
yang mana sekarang ni bila primary electron acceptor captured the photoexcited electron ni, okay, bila dia captured, so sekarang ni dia akan pergi ke ETC. Tapi ETC yang dia pergi ni, dia akan pergi ke mana? Ke ferredoxin. Macam kalau gambar yang kanan ni awak boleh nampak dia macam dah kelabu kan, dia ferredoxin and then dia akan pergi ke NADP+ kan. Tapi sekarang dia pergi ke ferredoxin yes, tetapi dia tak pergi ke NADP+. Kenapa? Dia akan daripada ferredoxin ni dia akan masuk pula ke cytochrome complex. That's why diagram ni awak boleh nampak from ferredoxin and then ke cytochrome complex. Dia buat ke kiri lah supaya mudah. Okay. So from ferredoxin dia pergi ke cytochrome complex and then dia pergi ke plastocyanin EC tu. And then dia elektron tu kali ni dia akan replace. Okay, dia akan replace balik. Basically elektron yang sama je sebenarnya. Elektron tadi yang keluar, sekarang elektron keluar tadi dia akan replace, dia akan masuk balik. And then nanti dia akan keluar balik and then dia akan masuk balik. Dia rotate kat situ. Kenapa? Sebab kita finally kita nak banyak-banyak ETC. Kita nak banyak-banyak ETC dan kita tahu ETC, lepas ETC akan ada chemiosmosis kan. Okay, nak kata sebab dia basically dia adalah coupling mechanism yang mana ETC ni dia akan sambung dengan chemiosmosis yang mana dia akan hasilkan ATP. Tapi kita tak cerita detail ETC tu, reduction, oxidize, chemiosmosis tu ceritanya dia akan macam sebelum ni kan, dia akan flow back and then create proton motive force tu semua sebenarnya ada. Tapi kita tak nak cerita, kita fokuskan kepada yang mana bila lalu ETC sebenarnya dia akan release energy. So release energy ni akan digunakan untuk dihasilkan ATP melalui proses chemiosmosis. Okay, so kita hasilkan ATP. So finally ATP kita akan dapat. So apa produknya kat sini? Dia kata product produced is only ATP which will be used in Calvin cycle. Okay, yang kita nak dapatkan extra ATP ni sebenarnya sebab nanti Calvin cycle dia perlukan ATP lebih. Tapi bila dia tak cukup ATP nanti baru dia start guna daripada cyclic photophosphorylation. Okay, so ada soalan tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, this one is the exercise that you need to do now and submit through GC before